apabila kita mulakan rakaman dia perlahan sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang cikgu-cikgu. Jadi hari ini kita akan buat PLC bagi panitia kita, panitia Bahasa Melayu, berkenaan tentang live worksheet, okey, ataupun worksheet yang interaktif lah untuk kegunaan semasa PDPR dan juga pada bila-bila masa lah. Okey, jadi sebagai latihan tambahanlah kepada murid kita. Okey, jadi sebelum itu cikgu-cikgu sudah daftar tadi. Okey, jadi kita tengok dulu sedikit lah apa itu live worksheet. Okey, live worksheet ini okey, kita tengok dia punya inilah about this site. Mana? Okey, sini. Okey, live worksheet allow you to transform your traditional printable worksheet. Kebiasaannya kita akan gunakan dokumen, PDF dan kita bagi kepada murid macam tu saja, gambar sahaja. Okey. Jadi apa kata gambar dan PDF yang kita dah ada tu kita jadikan dia interaktif. Okey, maksudnya memudahkan kita dan juga menjadikan PDPR kita lebih menarik lah, menarik perhatian murid. Jadi kalau murid tu memang tak ada internet, memang tak dapat buka link kita tu, baru kita bagi secara tradisional lah. Maksudnya kita bagi gambar, kita suruh dia rujuk buku teks, macam tu je kan. Okay, jadi how can I use it? Ni cikgu-cikgu boleh baca lah nanti Okay, how can I use it? How can I make my own interactive worksheet? Ada banyak lah, ada banyak tutorial dia, semua ada dalam ni. Okay, ada limitation ke tak? Nanti cikgu-cikgu boleh baca. Okay, kemudian adalah penerangan-penerangan di sini. Can I download the worksheet? Ada beberapa soalan. Can I add my interactive worksheet to my own website? Boleh, jawapannya boleh. Kemudian are there any limit in the interactive workbook? Ada, sebenarnya ada limit, tapi buat masa ni untuk tahun ni sehingga penghujung tahun ni dia bagi kita berapa ribu 2,000 ke yang kita boleh create. Okay, ataupun ni berapa? Banyaklah. Okay, nanti kita tengok Okay, can I add my interactive worksheet to my own website? Boleh. Okay, can I download the worksheet? Boleh. Kalau cikgu-cikgu itu jadikan dia tik butang untuk boleh di-download sebagai PDF, jadi kita boleh download bahan itu dan bagi kepada murid-murid yang offline. Yang online kita bagi link macam tu. Okay, jadi itu sedikit tentang live worksheet. Okay, maksudnya live worksheet ni menukarkan PDF atau dokumen bergambar kita menjadi interaktif. Okay. Okay, ini paparan home. Okay, di paparan home ni boleh tengoklah. Ini antara bahan-bahan yang dikongsikan oleh nak kata cikgu, bukan cikgu semualah. Okay, atau ibu bapa nak buat untuk anak sendiri pun boleh menggunakan live worksheet ini. Okay, ada banyaklah di sini. Kemudian kita tengok bahagian interaktif worksheet. Okey, interaktif. Kita tengok paparan ni dulu paparan antara muka dia. Okey, interaktif worksheet ni ada banyak cikgu boleh cari di sini dan ada untuk ini English kan. Cikgu tengok di bahagian tepi ni ada English, ada kita cari Malay. Okey, ni Malay. Sekejap, saya zoom. Okey, ada Malay. Cikgu boleh cari klik je Malay. Nampak cikgu? Ada bahasa Arab, bahasa Melayu. Kalau kita nak cari untuk bahasa Melayu lah. Okey, kemudian ada kalau macam saya ada ajar pendidikan muzik, kita boleh cari juga pendidikan muzik pun ada. Nampak? Okey, ini yang sudah dibuat oleh cikgu-cikgu lah. Cikgu-cikgu di Malaysia lah. Maksudnya sebab Malay kan. Ada banyak lagi bahasa-bahasa lain pun ada. Maksudnya satu dunia menggunakan live worksheet ni macam-macam. Okey, jadi yang kalau di tab Malay ni ada pendidikan muzik, ada bahasa Arab, bahasa Melayu semualah. Jadi kalau kita untuk panitia kita nak cari yang bahasa Melayu lah kan. Jadi untuk bahasa Melayu kita boleh tengok yang cikgu-cikgu dah hasilkan. Okey, banyaklah latihan-latihan yang dihasilkan. Kadang-kadang latihan tu dia ambil je gambar daripada Facebook dan sebagainya. Cuma cikgu tu dia ubah menjadi interaktif. Okey. Banyak ni. Boleh cari je di sini. Jadi boleh bagi link kepada murid kita untuk menjawab. Tetapi ada caranya cikgu untuk share link itu kepada murid kita supaya dia jadi macam word wall.
Maksudnya yang word wall tu kita jadikan dia assignment akan masuk kepada akaun kita. Itu yang kita nak. Okey. Jadi saya akan kongsikan itu pada hari ini juga. Okey. Jadi ini saya kongsikan cara untuk cikgu nak carilah. Okey, tengok bahasa Melayu ada banyak ni. Nak cari karangan ada, kata adjektif, kata dasar. Cikgu nak cari apa? Semua ada cikgu. Komsas ada, suku kata untuk kat tim ada ke Belum masuk. Okey, kalau untuk pemulihan pun ada suku kata untuk tahun 1 pun boleh guna lagi kan. Suku kata terbuka, tertutup, tata bahasa, macam-macam lah. Okey, jadi itu bahagian interaktif worksheet. Maksudnya interaktif worksheet yang cikgu nak cari yang cikgu lain punyalah. Okey, ataupun cikgu boleh type je di atas ni. Nampak yang saya pernah cari muzik tahun 6. Contoh saya search. Sama jugalah. Okey. Latihan. Lebih kurang je macam word wall, cuma penggunaan je lain sikit. Okey. Cuma yang ini tak adalah macam word wall tu dia ada macam gamifikasi semua kan. Boleh bermain macam 2 in 1 lah, game dan belajar. Okey, tapi yang ini cuma slide dijadikan interaktif. Okey. Macam tu. Untuk kalau saya nak cari yang muzik. Jadi saya cari yang mana yang saya rasa sesuai untuk pembelajaran saya klik dan saya share. Okey. Nanti saya akan kongsikan untuk share. Okey, dan di bahagian make interactive worksheet ni untuk yang kita nak buat interactive worksheet kita lah. Dan ada video tutorial, ada tutorial dan get started. Okey, get started ni lah yang kita nak mulakan langkah pertama untuk membina interaktif worksheet kita sendiri. Okey, dan ini make interactive workbook ni saya pun tak buat lagi. Saya tak buat lagi lah sebab dia kena tambah murid dalam ni semua. Macam seolah-olah Google Classroom lah. GC macam Google Classroom kan. Kita boleh tambah murid kita dalam workbook tu dan kita boleh hantar banyaklah di situ. Okey, dan ada community juga. Boleh share, boleh berkongsi lah idea dan boleh tanya apa-apalah. Okey, perbincangan tentang live worksheet ni. Okey, jadi okey, seterusnya di sini. Okey, di bahagian sini kalau cikgu-cikgu yang dah daftar, dia akan keluar macam ni lah. Keluar kita punya nama. Dia ada my worksheet yang maksudnya latihan yang kita dah buat. Okey, ni my student. Maksudnya yang tadi saya cakap kalau kita ada workbook tu kita boleh invite student kita masuk kan. Dia ada nampak ni. Macam ni lah saya ada buat tapi saya belum masukkan lah. Sebab tak semua murid pun boleh masuk kan. Okey, jadi saya rasa baik saya bagi link yang personal macam yang biasa tu je lah. Okey. Kita boleh invite student boleh add student, boleh invite student. Okey, ni worksheet, my worksheet. Ni worksheet yang kita dah buat. Yang kita dah buat akan keluar di sinilah. Okey, ini antara live worksheet yang saya dah buat lah. Tak banyak pun, baru sikit je. Okey, tapi saya nak kongsi jugalah untuk kegunaan cikgu sebab PDPR kita pun bersambung. Jadi kita tambah lagi perkongsian untuk menggunakan interaktif worksheet yang lain selain word war dan sebagainya kan. Okey, ini kalau cikgu punya paparan mungkin kosong lagi lah kan. Sebab tak ada lagi untuk bahagian private. Okey, private ni maksudnya yang kita buat tapi kita tak nak kongsi dengan orang lain. Kita nak jadikan dia untuk kita sahaja. Okey, dan kita share kepada murid kita. Tapi kita tak nak kongsi dan cikgu-cikgu lain tak boleh ambil lah kita punya latihan ni. Ni awal-awal masa mula-mula buat. Okey, jadi kalau kita nak cikgu-cikgu lain boleh cari latihan kita, kita klik jadikan worksheet kita tu public lah. Okey, jadi macam mana kita nak buat tu nanti saya akan tunjukkan. Okey, kemudian my mailbox. Okey, my mailbox ini paparan untuk latihan yang murid-murid kita dah jawab. Dia akan masuk kat sini cikgu. Okey, dan kalau cikgu tengok di sini menulis karangan tahun 6 by Nur Syahidatul Syafinah. Ada naik nama murid kita pada bila dan ni kelas kita yang tetapkan. Kemudian ada result dia. Okey, dia ada 364 hari lagi tinggal sebelum
dia dipadamkan lah. Okey, jadi kalau kita nak simpan boleh simpan. Okey. Dia akan masuk dalam my mailbox lah. Latihan-latihan yang kita dah. Ini latihan ni yang saya tak buat apa ni? Tak bagi markah. Auto kira. Macam yang ada ni yang auto kira, dia akan paparkan terus. Murid tu dapat berapa? 94.1, 100%, 88.2. Dan kita boleh tengok siapa murid-murid itu. Okey. Macam ni yang kita nak kan. Jadi yang ini kita boleh jadikan juga PBD kita. Okey. Kemudian my mailbox, my favorite worksheet kalau ada lah. Kalau tak ada, tak adalah. My follow users. Boleh follow juga notification. Notification ni maksudnya ada murid yang hantar tugasan, dia akan masuk dalam notification. Dia ada bentuk ni. Bell tu. Okay, bentuk loceng tu. Jadi kalau kita dah tengok, kita dah, oh okay, murid ni dah masuk, kita catat dia hadir lah kiranya kan. Okay, itu notification. My account. My account, account kita lah, boleh gambar dan sebagainya lah. Okay. Kalau ada cikgu-cikgu yang buat nanti, boleh link teachers to my school nanti saya cuba. Okay. Tengok ni my subscription saya. My subscription, plan saya tu school 2000. Maksudnya plan sekolah dan boleh buat sampai 2000 cikgu. Okay. Ni plan dia. Nanti saya minta cikgu-cikgu buat ini . Okay. Saya terangkan ini sikit lagi. Okay. Kemudian my account tadi. Ni my subscription lah. Sampai di bahagian sini, my subscription. Langganan kita lah. Kemudian logout. Okay. Selesai. Baik. Jadi cikgu-cikgu, cikgu klik di bahagian sini. Sama ke paparan kita? Ada nama. Kalau sama, cikgu klik macam saya ni, klik nama. Kemudian cikgu ambil my subscription. Okay, pilih my subscription. Okay, dan cikgu tengok di bawah ni. Okay. Cikgu pergi klik yang hujung sekali. Cikgu klik hujung sekali. Okay. Kalau yang free, saya tunjukkan yang free. Kalau yang free, teacher 100, student 100, private worksheet boleh buat 30, group boleh 10, workbook boleh buat 10, answer email box tahan 30 hari sahaja. Kemudian download PDF 10 sahaja sehari. Add free for teacher and student tak boleh. Maksudnya akan ada iklan. Workbook with your own logo tak boleh. Dan dia free forever. Cikgu sekarang mungkin kita di bahagian sini kan. Jadi sekarang cikgu tukar pergi yang paling hujung. Rosa account saya is not activated yet. Oh, mungkin dia suruh masuk Google ni ke? Gmail ke? Suruh verify account ke macam mana? Kak Julia. Ya, okey. Mungkin cikgu masuk dalam Gmail, kemudian verify. Cuba verify. Selepas dah ni. Okey. Kemudian boleh Kak Julia? Cuba masuk Gmail dulu. Tengok dalam Gmail. Okey, masuk dalam Gmail. Tengok ada tak dia minta untuk dia minta untuk activatekan account di Gmail. Untuk verify account kita tu lah. Okey, kemudian cikgu pilih ni subscribe yang paling hujung. Ni saya tak ada lah sebab saya dah klik. Okey, jadi kita ambil plan ni sebab dia bagi free until December 31. Sampai hujung tahun ni. Jadi sekarang lah kita nak buat live worksheet kita berhabis cikgu. Kita buat sampai, boleh buat sampai nampak student boleh sampai 2000, private worksheet boleh sampai 125, group. Okay, keep answer 1 year, link teacher 200, download boleh 25 per hari. 25 PDF per hari dan yang lain-lain semua boleh. Add free for teacher and student, workbook with your own logo. Okay, cikgu pilih yang paling hujung. Okay, kalau sudah, jadi maksudnya sudah subscribe lah. Tengok current subscription. Cikgu-cikgu pastikan ni lah. Pilihan cikgu school 2000. Expired 31 Disember 2021. Dan selepas 31 Disember 2021,
dia akan bertukar balik menjadi yang ini, teacher 100. Jadi tak apalah, tak kisahlah ya. Sebab bukan kita nak buat banyak sangat kan. Jadi nak tukar, sebab sekarang dah ada kelebihan tu, kita tukar je lah. Macam tu, okay. Jadi saya teruskan kepada cara nak make interactive worksheet, okay. Untuk make interactive worksheet, sebelum itu kita tengok tutorial dulu, okay. Cikgu pergi di bahagian make interactive worksheet, cikgu klik tutorial. Di bahagian sinilah dinyatakan, okay, dinyatakan live worksheet maker kita tu macam mana kita nak buat. Ini dia punya penerangan. Kemudian ada tutorial dia. Bahagian sinilah tutorial dia. Okay, jadi cikgu boleh explore di sini. Saya tunjuk semula. Make interactive worksheet. Pergi di make interactive worksheet di sini. Okay, klik. Klik tutorial. Dia akan keluar yang ini. Okay. Jadi yang ini kalau cikgu nak tengok lah macam mana nak preview. Dia ajar semua dah. Macam mana nak enter the right answer. Macam mana nak save. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay, jadi yang bawah ni dia punya macam mana kita nak buat. Okay. Drop down select box. Yang ini. Macam mana nak buat drop down. Dia akan tunjuk. Cikgu boleh tengok lah. Dia akan tunjuk. Macam mana kita nak buat multiple choice. Yang ini. Dia ada macam kod dia lah. Coding dia, bukan coding sangat lah. Kita macam syarat lah. Kita kena masukkan. Macam masukkan just enter select titik bertindih yes. Kalau jawapannya betul, select titik bertindih no. Kalau jawapannya salah. Jadi kita buat je yang itu dulu. Okay. Jadi untuk checkbox, macam mana? Tick yes, tick no, tick no. Okay, ni bahasa Sepanyol Bahasa Sepanyol saya rasa lah sebab macam pemilik dia macam dari Sepanyol. Okay. Baik, kemudian join with arrow. Kita nak buat padankan. Kita nak padankan yang ini pergi sini, yang ini pergi sini. Dia punya kod dia join titik bertindih 1 pergi ke mana jawapan. Join titik bertindih 1. Jadi join sini akan pergi ke join sini. Kalau join sini pergi ke tempat lain, salah. Macam tu. Okay. Itu join with arrow. Drag and drop. Ni ambil sini, letak sini, ambil sini, letak sini. Drag and drop lah. Okay. Kita jadikan dia interaktif. Kemudian listening exercise. Kita boleh buat listening exercise juga. Kemudian kita boleh buat word search puzzle. Kemudian kita boleh juga speaking exercise. Kita boleh buat di situ untuk murid rakam dia punya suara. Pun boleh. Okay, kemudian open answer. Kenapa yang tak ada markah tadi? Sebab saya buat ni lah, open answer question. Maksudnya murid dah tulis baru kita semak. Okay. Jadi macam ni untuk open answer. Kemudian boleh tambah suara kita, cikgu. Boleh tambah suara kita, boleh tambah lagu. Contoh kalau ada bahasa Melayu, kita nak pendengarkan lagu kepada murid dulu. Kemudian selepas murid dengar lagu tu, dia menjawab. Jawab latihan. Pun boleh kita add MP3 file. Okay. Nak tambah YouTube video pun boleh. Kalau kita ada buat YouTube video, kita boleh tambah YouTube video di atas. Okay. Kemudian murid tengok dulu YouTube tu, baru dia jawab soalan. Okay. Kemudian boleh tambah juga PowerPoint file. Cuma untuk add PowerPoint file ni dia leceh sikit lah sebab dia embed, pakai embed tu. Jadi embed ni kalau PowerPoint dia mesti masukkan dalam OneDrive dulu. Kalau Google, kita masukkan dalam Google Drive dulu. Kemudian dia akan jadi Google Slide. Daripada PowerPoint akan jadi Google Slide. Daripada Google Slide kita akan publish dan kita ambil dia punya kod lah. Kita embed. Okay. Kemudian boleh tambah link juga. Contohnya cikgu buat latihan tu. Kemudian cikgu nak link kepada kehadiran. Contoh cikgu buat kehadiran menggunakan Google Form. Jadi cikgu masukkan link underscore. Masukkan link. Okay. Link followed by the URL. Masukkan URL ke mana-mana. Ataupun link kepada maklumat yang cikgu nak murid tu baca. Boleh masukkan link hidup. Link hidup. Okay. Kemudian boleh masukkan simple text. Simple text ni macam penerangan je lah.
Dan penerangan ni akan dipaparkan di latihan kita tu. Jadi tak perlu kita tulis di luar, kita nak masukkan dalam waktu kita buat interaktif tu pun boleh. Okey. Tak apa, saya terangkan dulu cikgu. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kemudian select text box. Okey, nak select text box, put the mouse on the center of the box untuk pilih dia. Untuk pilih, kita pergi ke box yang kita dah buat tu, kita pergi di bahagian tengah, dia akan ada macam anak panah. Apa tu dia panggil? Move cursor, then click the box on the center of the box until you see the move cursor. Dia ada di tengah tu, akan ada cursor untuk kita select, dan kita boleh ubahlah kalau kita tersalah dan sebagainya. Okey, kemudian kita nak move text box pun sama juga, kita pergi di tengah. Nanti saya tunjukkanlah. Sekarang saya terangkan dulu. Okey, kemudian kita nak resize pun sama, kita ada box tu, kita boleh tarik dia ke tepi, ke atas, ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan semualah, untuk kita besarkan, kita kecilkan dan sebagainya. Okey. Kemudian nak copy and paste, macam biasalah, Ctrl C. Okey, tapi pastikan kita select box dulu. Select text box, kita Ctrl C, Ctrl V. Okey, untuk delete pun sama, kita klik untuk select dulu, kemudian kita pilih delete. Kita klik delete lah. Kemudian nak undo, redo, semualah. Ctrl Z untuk undo, Ctrl Y untuk redo. Biasalah tu kan, shortcut dia. Okey, edit text box, style, font, color, border semua. Kita kena pastikan kita masuk di bahagian preview dulu. Baru kita boleh edit teks kita. Macam mana kita nak warna hitam ke, font kita warna hitam ke, warna merah ke, warna kalau default dia warna biru. Jadi kita tak nak, kita nak tukar warna hitam, kita nak font kita tu lagi besar, kita nak font kita tu font jenis lain, dan sebagainya lah. Nanti kita tengok. Okey, itu serba sedikit tentang tutorial untuk make interactive worksheet. Okey, setakat tu ada soalan tak? Saya rasa mungkin banyak persoalan, tapi selepas kita buat mungkin kita akan nampak lah kan. Jadi sebelum kita buat mungkin akan tertanya-tanya sikit apa yang saya cakap ni kan. Okey, sekejap saya baca komen. Ya, dan subscribe. Okey, good Shoki. Shoki dah subscribe yang plan sekolah 2000. Okey, jadi untuk langkah pertama, sebelum situ, sorry, sebelum itu saya tunjukkan sekejap ya. Satu worksheet yang dibuat oleh inilah, yang dibuat oleh Live Worksheet sendiri. Okey, ini ya, di bahagian sini, di bahagian make interaktif tadi, bahagian tutorial tu, yang ini, yang warna biru ni, maksudnya boleh klik link ni hidup. Jadi kita klik. Okey. Okey, jadi saya rasa inilah dia punya pembuat mungkin. Dari Spanyol Victor. Okey. Jadi ini paparan yang latihan, maksudnya cikgu lain. Ada gambar dia. Okey. Ada tajuk, ada detail-detail lah. Okey, language, school subject, semua ni yang kita akan masukkan nanti. Okey, dan ini yang kita boleh nampak, kita boleh add to my workbook, kita boleh download file PDF, macam tadi penerangan tadi kan. Kita boleh download file tu sebagai PDF. Okey. Kalau orang ni benarkanlah. Kalau tidak, dia tak adalah tempat untuk kita download tu. Okey, ni lah untuk kita embed di website ataupun blog. Okey, boleh add to Google Classroom. Okey, boleh masukkan dalam Google Classroom sekali Kita jadikan dia sebagai assignment. Okey, boleh add to Microsoft Teams kalau kita gunakan Microsoft Teams. Okey, dan boleh share through WhatsApp. Dan boleh add to favorite. Okey. Boleh tengok how was it made. Kita boleh tengok dekat sini macam mana dia buat ni. Okey. Baik. Selamat datang Harida. Okey. Okey, baik. Jadi ini salah satu contoh. Ni bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya pun lemah juga ni. Saya pun tak tahu ni kalau jam-jam ni apa dia punya ni kan. Jawapan saya pun tak tahu apa jawapannya ni. Katakanlah kita letak je lah kan. Okay. Sorry drive sekarang. Okey, tak apa. Ada rakaman juga nanti boleh share dalam ni lah.
Grup panitia. Okey, jadi ini maksudnya saya nak tunjuk di sini, ini contoh live worksheet lah. Live worksheet yang telah dibuat oleh Cikgu Victor ni. Jadi, okey, yang pertama sekali, sekejap saya tunjuk balik. Okey, ada tak di sini? Tak ada pula. Okey, tak apa. Okey, yang pertama, yang ini. Maksudnya yang latihan pertama ni, nombor 1, jenis yang bertaip, cikgu. Jenis bertaip. Okey, ini jenis bertaip. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua, drop down. Okey ya. Yang kedua, drop down. Yang ini. Choose the right answer. Ini jenis latihan drop down. Alamak, tak nampak pula. Tak keluar pula dekat situ. Okey, sekejap saya share. Sepatutnya keluar tu. Saya klik tu dia ada keluar. Sekejap. Saya stop sharing. Saya sharing. Sekejap ya. Sekali lagi Okey. Nampak tak? Okey, yang ni ada. Okey, yang pertama saya ulang balik. Yang pertama yang jenis bertaip. Okey. Yang kedua, jenis yang drop down. Okey, drop down. Maksudnya kita dah bagi siap-siap, kita dah buat jawapan untuk murid tu. Tinggal murid pilih je yang atas ke yang bawah ni. Kalau kita buat lebih banyak lagi, banyaklah drop down dia. Okey, ini yang jenis drop down. Okey. Contoh je lah, saya ni je. Okey, yang ini pun samalah. Okey, drop down. It's quarter past 2. Quarter to 2. Okey. Choose the right. Okey, nombor 3 pula. Yang tadi, kita tengok sini. Choose nombor 3. Ini multiple choice exercise. Yang ini. Nampak Macam mana nak buat? Kita letakkan select, titik bertindih, no bagi jawapan yang salah. Select, titik bertindih, yes bagi jawapan yang betul. Dan kotak tu kita akan kena buat lah. Select no, select yes, select no, select yes. Maksudnya ada 2 jawapan yang betul. Jadi murid kena klik yang ini, klik yang ini. Okey, yang ini pula. Kalau jawapan salah kita buat select, titik bertindih, no. Select, titik bertindih, no bagi yang salah. Select, titik bertindih, no bagi yang salah. Select, titik bertindih, yes bagi yang betul. Okey. Jadi macam ni. Okey, apa tadi? 10 past 10, 10 o'clock. Okey, jadi kita klik kat sini. Kita klik sini. Kita klik yang ini, dia akan pilih juga. Jadi nanti dia akan semak. Betul tak pilihan kita tu? Okey, yang ini 3 o'clock. Pilihan. Ini select select jawapan. Okey, nombor 3, choose the right answer. Okey, untuk 4 pula, join with arrow. Maksudnya apa? Padankan. Okey, untuk padankan, yang ini, nampak tu? Bentuk pensil. Jadi boleh padankan ke mana kita nak. Yang sini ke? Kalau salah, macam mana salah? Tu dia. Buat semula. Boleh ni lah. Okey. Kita tengok ni. Macam mana dia buat. Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Ini exercise 4. Join with arrow. Okey, join with arrow. Nampak Join 1, pergi ke jawapannya. Join 1. Okey, join 2, pergi ke jawapan join 2. Jadi kalau join 2, murid buat, dia pergi ke join 5, jawapan nanti hasilnya akan salah lah jawapan murid tu. Okey, ni saya hentam je lah nak cepat Okey, macam tu kita boleh padankan. Kalau salah dia akan bertukar lah pilihan kita tu. Macam tu. Contoh. Okey. Okey, kemudian drag and drop nombor 5. Okey, nombor 5, exercise 5. Okey, ini. Exercise 5 in the example. Okey, ni drag and drop. Kalau drag and drop macam mana? Drop 1. Kita kena drag dulu kan. Pergi drag dulu. Daripada drag, kita akan drop ke tempatnya. Okey. Jadi kita buat drag 1, drop 1. Drag 2, drop 2. Drag 3, drop 3. Jadi yang ini murid mesti letak di sini. Yang ini mesti letak di sini. Yang ini mesti letak di sini. Kalau murid bertukar-tukar nanti, jawapannya salah lah. Okey. Jadi kita pergi di sini.
5. Macam tu nampak? Murid boleh gerak-gerak, letak 5, drag and drop lah, seret dan lepas. Okay, 5 pass 6. Okay, yang ini it's di sini. Betul-betul. Kalau yang paling asas sekali drag and drop lah, ataupun yang kita tulis jawapan, isi tempat kosong. Itu yang paling basic lah. Tapi yang kalau kita nak jawapan murid memang betul tepat, drag and drop lah yang selalu digunakan untuk basic. Okay, sebab murid takkan buat salah lah. Kalau memang dia salah, kalau dia hentam kan. Kalau dia hentam tu memang salah lah. Okay, macam ni. Dia ambil, dia letak. Dia ambil, dia letak. Dia tak baca, memang salah lah. Okay, kemudian kita pergi ke yang keenam. Click to listen and choose. Kalau click to listen and choose ni, cikgu boleh, kalau nampak di situ, nampak simbol. Nampak simbol speaker tu. Maksudnya apabila murid pergi di situ, dia klik, dia akan dengar suara tau. Dia tak tahu, saya tak pasti cikgu dengar ke tak, sebab saya share entire screen ni. Jadi mungkin tak dengar. Tapi tak apalah. Contohnya lah, dia akan, apabila murid klik, dia akan berikan jawapan. Jawapan tu tak tentu betul atau salah. Jadi murid kena pilih pula. Dia dengar dulu, dia listen, kemudian dia choose lah. Okay, dengar. Okay, dia pun pilih, oh true ni. Okay, yang ini pula dia dengar dulu, dia klik 6 o'clock, true or false. Salah ni. Dia pilih false. Okay, jadi yang ini macam mana ni? Yang ini yang tadi cikgu, yang ini. Choose the right answer tu, select. Tapi maksudnya di sini dia ada dua lah. Satu dia listen, kemudian yang bawah ni dia untuk select, untuk choose. Okay, dan yang ketujuh, say the hours. Yang ini yang murid perlu rakam suara masing-masing. Maksudnya berdasarkan gambar, kita buat satu kotak untuk murid masukkan suaranya. Okay, jadi dia klik tu, dia akan allow mikrofon untuk bercakap. Okay, 9 o'clock. Contoh. Dia cakap 9 o'clock. Tak tahulah betul ke tak. Kan? Okay. Tak tahu jam-jam ni kan. Tak apalah. Kita pun klik finish. Okay, murid dah habis, kita klik finish. Okay, di bahagian sini, selalunya kita akan buat latihan tu, kita akan buat macam ni. Kemudian murid pun akan pilih check answer lah. Jarang murid akan pilih email my answer to my teacher. Jadi dia nak tahu markah dia, dia terus pilih check my answer. Jadi inilah, dia akan terus keluar markah 4/10. Ini salah, ini salah. Yang salah akan berwarna merah lah. Dan kita boleh setting tu kalau yang kita nak tunjukkan jawapan kepada murid, yang mana dia buat betul, yang mana dia buat salah. Okay. Okay, ni salah, ini pun salah, merah. Ini hijau, oh ini betul. Okay. Ini, oh ini salah, ini salah. Ini dia tak pilih. Yang hijau betul, yang ini salah. Contoh. Yang ini, alamak, ini semua salah. Sebab merah. Kalau ada betul, akan warna hijau lah. Nombor 4 ni semua salah. Yang ini, oh ini semua betul, ini betul, oh ini salah 2. Okay. Jadi kita tak perlu lagi nak menyemak cikgu, sebab dia auto semak. Okay. Dan yang ke-6, yang ini, oh ini betul, ini betul. Ini salah, ini dia tak buat pun dikira salah sebab tak ada jawapan. Okay. Jadi itulah contoh tentang asas untuk kita jadikan worksheet kita sebagai worksheet yang interaktif worksheet. Okey, jadi sekarang kita nak buat sendiri. Okey, nak buat sendiri. Jadi kita nak buat yang mana dulu? Okey, boleh tengok balik di Telegram kita. Panitia. Okay, di panitia tu ada saya kongsikan ni. Boleh pilih lah yang mana dulu. Okay. Kalau yang bahagian yang paling atas tu drop down. Jadi kita buat drop down dululah. Okay. Cikgu boleh pilih ni dalam Telegram dalam Telegram panitia. Pilih yang drop down. Okay, pilih yang drop down.
Jadi mari kita buat sama-sama ya. Kita hands on. Okey. Baik, saya share sekali lagi. Worksheet. Okey. Jadi boleh ya cikgu? Okay, paparan yang pertama ni kita pilih. Okey, kita dah paparan ni. Kita make interactive worksheet. Kita pergi, kalau cikgu nak tengok video tutorial nanti boleh tengok video ada juga video tutorial nanti. Dia pergi ke Grammarly is your personal writing assistant for clear emails. Dia pergi ke YouTube lah. Dia akan tunjuk. Okey, jadi kita nak terus buat je. Kita pun dah pukul 3. Okey, sampai ke step 1. Okey, untuk step 1, sekejap saya baca ada soalan ke? Okey, tak ada. Okey, tak ada soalan setakat ni. Okey, jadi kita pergi ke step 1, kita buat sama-sama ya. Okey, jadi yang sudah daftar tadi boleh buatlah. Kalau Haridah tengah memandu tu tak apa, drive dulu. Memandu dulu. Okey. Selesaikan dulu yang ini. Selesaikan dulu urusan tu. Ya, boleh, nanti boleh tengok semula. Okey. Kemudian kita pergi ke choose file. Okey, step 1, upload your worksheet. Okey, untuk upload worksheet ni, cikgu-cikgu boleh pilih 3 jenis. Okey, yang pertama PDF, yang kedua JPEG ataupun bentuk gambar lah, dan yang ketiga pun gambar berbentuk PNG. Dan size limit dia cikgu tak boleh lebih 5 MB. Kalau 5 MB dia tak terima lah. Okey, jadi ada rakan guru yang biasa gunakan PowerPoint. Ada juga yang biasa gunakan Word. Cikgu tak kisah. Cikgu nak guna apa pun tak kisah. PowerPoint boleh, guna Google Slide pun boleh. Tak kisah apa-apa. Macam saya, alang-alang kita dah diberikan Canva kan? Ada akaun Canva tu. Macam saya gunakan Canva untuk edit. Untuk edit saya punya template dia tu. Bukan template, dia punya background dia. Untuk kita jadikan dia latihan tu. Okey, macam yang cikgu tengok yang rakan saya buat ni, cikgu Zaidi ni, dia menggunakan Microsoft PowerPoint. Dia edit dulu, dia susun letak di mana dia nak letak nama murid apa semua, dia menggunakan PowerPoint. Kemudian dia save as sebagai sama ada PDF, JPEG atau PNG. Okey. Jadi ada kelebihannya kalau kita upload melalui PDF. Apa kelebihannya? PDF kalau cikgu buat sampai lebih daripada 5 PDF pun dia boleh cikgu. Maksudnya dia boleh sampai ke bawah. Kalau image tak boleh. Dia satu saja. Image satu ya, memang satu je kan image kita, sebab dia di sini choose file, satu file sahaja. Jadi kalau PDF tu cikgu buat sampai lebih daripada 2 atau 3 helai, 3 page, dia akan masuk semua sekali 3 page tu. Itu kelebihan kalau cikgu upload menggunakan PDF. Okey. Baik, jadi kita choose file, kita ambil file yang yang pertama drag and drop. Okey. Cikgu-cikgu kita buat yang pertama sama-sama Kita pilih drag and drop Okey, kita open. Okey, drag and drop Okey, jadi kita upload. Kita buat sama-sama tau. Kita buat sama-sama. Okey, jadi dah masuklah filenya. Okey, dah masuk. Ni cikgu Zaidi Okey, ini macam saya cakap tadi, cikgu Zaidi ni membuat tapak ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Tak kisah, kalau cikgu biasa guna Word, cikgu nak buat guna Word pun boleh. Yang penting cikgu save as PDF, kemudian baru import masuk dalam live worksheet. Okey, jadi selesai di sini, kita dah ada tapak dia. Jadi imej-imej semua ni dah memang tak boleh ubah. Jadi untuk kita bahagian sini, okey, kita masukkan, kita buat kotak. Kita buat kotak yang lebih kurang sini. Cukup. Okey. Jadi saya nak tunjukkan, kalau macam tadi ada kata alamak, terlebih lah. Macam mana kita nak ubah?
kita pastikan kita punya cursor kita tu sekejap bentuk mana? Dia ada bentuk macam tu. Boleh nampak tak? Ada macam tu sikit. Yang kita nak panah dia ke kiri dan ke kanan tu. Jadi kita nak letakkan biar ngam-ngam dalam kotak pun boleh. Tak nak letak kotak ni pun boleh sebenarnya. Bukan, maksud saya yang background ni kotak ni. Tak letak pun tak apa. Sebab kita akan letak kotak juga di sini dalam live worksheet ni. Okey, seterusnya sekali lagi buat je pula yang sebelah. Okey, dan seperti yang dicakap tadi, boleh kan kita nak copy and paste? Boleh. Kita pergi di bahagian tengah tu cari. Nampak tak? Ada anak panah ke atas, bawah, kiri, kanan tu. Kita klik, dia akan select. Kemudian kita boleh pindahkan dengan cara menggunakan arrow kita. Arrow di keyboard, nak ke atas, nak ke bawah, nak ke kiri, nak ke kanan. Okey? Itu. Kemudian ini, maksudnya sekarang kita dah ada 2. Dan untuk nama murid dan tarikh, tak perlulah kita tulis apa-apa. Kita kosongkan sahaja sebab murid yang akan tulis di sini. Okey? Jadi kita kosongkanlah. Kita cuma buat kotak sahaja. Okey, baik. Seterusnya, pilih perkataan yang betul berdasarkan gambar. Ini kita dah tulis awal-awal. Tapi kalau kita tak nak tulis awal-awal, kita boleh buat macam mana tadi cikgu-cikgu? Macam mana kita boleh buat tu tadi? Ingat lagi tak? Untuk kita tutorial. Untuk kita buat apa kita panggil? Kita nak print perkataan tu, kita nak biar ada di situ. Kita letak print titik bertindih, kita masukkan nota kita. Okey, contohnya kita buat not di sini, kita type print titik bertindih, masukkan nama penuh anda. Contoh. Okey, selesailah itu. Nampak tak? Itu. Okey, saya print titik bertindih, masukkan nama penuh anda sebagai nota lah supaya murid akan nampak benda tu nanti. Cuba kita preview. Nampak tak? Kalau kita preview, ini akan ada satu kotak yang kita boleh type. Sebab kita dah buat kotak tadi. Yang ini untuk masukkan tarikh. Kita boleh type. Murid boleh type nanti. Okey, selesai. Ini di bahagian preview cikgu. Kalau kita nak tengok yang hasil yang kita dah buat. Dan ini yang saya cakap tadi, kita print. Maksudnya akan ada di sini. Masukkan nama penuh anda sebagai peringatan kepada murid. Jadi kalau kita tak buat ini pun kita boleh tulis nota. Tapi nak mudah, kita buat siap-siap lah macam ni kan. Kemahiran 10 perkataan untuk apa ni, pemulihan murid pemulihan ke kan. Kemahiran 10 perkataan VK. Pilih perkataan yang betul berdasarkan gambar. Okey. Baik. Jadi kita selesai dah preview, kita nak edit balik. Kita pergi di sini. Nampak ni dia ada tulis edit, preview. Ni untuk kita save. Ini untuk kita discard. Maksudnya kita, tak jadilah. Kita nak tukar. Kita klik discard. Kita upload file yang baru. Okay, yang ini untuk kita update background content. Kita nak tukar background ni. Alamak, tak naklah yang ni. Nak tukar yang lain. Kita pergi di sini. Okay, dan sebagainya. Ini untuk undo dan redo lah. Alamak, tersalah. Kita undo. Kita betul lah tadi. Kita redo balik. Macam tu lah. Okay, jadi kita pergi edit balik. Yang ini kita, kalau kita rasa ngam, okey lah. Kemudian kalau kita rasa nak tukar lah, nak gerak-gerak, kita gerak lah. Okey, boleh gerak-gerak. Pastikan pilih itulah. Okey, baik. Seterusnya, kita nak buat apa tadi? Kita nak buat drag and drop. Jadi untuk drag and drop, cikgu ingat balik tak? Apa dia punya nota dia? Tapi yang pasti kita kena select dulu. Kita select dulu kotak. Kotak pertama. Kita dah buat kecil sikit pun boleh. Sikit. Kita buat sama-sama cikgu. Cikgu-cikgu buat juga. Okey, ini kita kotak yang pertama. Kita dah selesai. Okey, kemudian kita nak kotak yang seterusnya. Kita nak Ctrl C, Ctrl V. Ada kotak yang seterusnya. Kita letak je di situ. Ctrl C, Ctrl V. Bawa lagi. Ini saya guna teknik Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Bawa lagi. Kalau cikgu rasa susah nak, alamak, tak boleh nak pilih lah Ctrl C, Ctrl V tu.
Kita buatlah manual. Pergi sini, kita select, buat kotak. Pergi sini, select, buat kotak. Pergi sini, buat kotak. Cikgu rasa yang mana lagi laju, terpulang. Okey, ini untuk drag and drop. Okey, selesai. Kita dah buat semua kotak. Tapi kita tak tulis lagi kod dia. Tak kisah. Kalau cikgu nak buat kod dulu pun boleh, nak buat kotak dulu pun boleh. Ini buat kotak seterusnya pula. Untuk kita nak drop di bahagian sini pula. Okey. Buat kotak. Okey. Lagi, sambung lagi. Buat pastikan semua kotak lah. Sebab kita nak drag and drop dekat dalam kotak ni. Okey, seterusnya. Okey, lagi. Okey. Lagi. Dah siap. Okey. Jadi dah siap semua kotak. Okey. Cikgu ingat lagi apa kita perlu buat tadi? Drag satu, drop satu. Okey. Jadi cikgu type drag underscore pula. Titik bertindih satu. Okey. Cikgu buat je macam tu dulu sama semua. Okey. Kemudian Ctrl A untuk select. Ctrl C. Okey, Ctrl A untuk select, jadikan dia biru tu. Kemudian Ctrl C untuk cikgu copy. Okey, kemudian pergi kotak awan pula. Kita Ctrl V untuk paste. Kita tukar drag 2. Pergi itik, Ctrl V, drag, kita drag 3. Seterusnya, Ctrl V, drag tu kita tukar nombor 4. Ayam, Ctrl V, drag 1 kita tukar, drag 5. Okey, yang ini drag Ctrl V, drag 6. Seterusnya, Ctrl V, drag 7. Ctrl V, drag 8. Okey. Cikgu nampak ni, alamak, ada macam tak berapa sampai. Jadi tarik balik. Boleh, tak ada masalah. Okey. Dapat tak? Sama macam saya. Okey, harap-harap semua boleh ikut. Kalau saya laju sangat bagi tahu, kalau saya perlahan sangat pun bagi tahulah. Okey. Sebab sekarang pukul 3.15. Okey. Dapat. Okey, good. Okey. Oh, alamak, terpilih pula. Okey. Contoh ni alamak, saya terklik pula ni. Jadi macam mana? Kita boleh undo. Okey, kita boleh undo. Tapi belum siap copy paste. Okey, tak apa. Teruskan. Okey, jadi teruskan sampai dah selesai ni. Kita baru pergi yang kotak di mana kita nak drop pula. Saya kecilkan sikit. Okey, kemudian kita nak drop. Nampak Jadi kita kena pastikanlah kita dah tahulah jawapannya kan. Nanti alamak jawapan pun tak tahu macam mana ni kan. Jadi ini kita tengok Apple. Apple drag 8. Jadi kita kena buat drop titik bertindih 8. Biar dia sama. Drag 8, drop 8. Okey, kemudian awan. Drag 2. Kita Ctrl V. Bukan drag drop. Titik bertindih. Awan, drag 2, drop 2. Okey, Ctrl C untuk kita copy. Sebab kita nak paste lagi tempat lain. Okey, dah selesai. Drag 2, drop 2. Betul. Okey, yang sini pula. Ayam. Mana ayam? Drag 5. Okey, drag 5. Kita Ctrl V. Drop dia mesti 5. Okey. Seterusnya. Otak. Kita tengok balik. Drag 4. Jadi drop pun mesti 4. Okey, kemudian ular. Drag 7. Drop pun mesti 7. Okey, ekor. Drag 6. Ekor. Drag 6. Drop mesti 6. Ikan drag 1. Jadi dropnya pun mesti 1. Dan seterusnya itik. Itik drag 3. Jadi di sini pun mesti drag. Ctrl V. Drop mesti 3. Dah siap. Okey. Dah siap Okey. Berjaya tak? Okey, kalau dah selesai copy, okey siap, good, terbaik, Syokey.
Okey, tahniah. Jadi saya harap cikgu-cikgu lain pun dapat ikut dapat buat macam ni, drag and drop je. Ini basic lah, basic. Maksudnya kalau yang latihan-latihan lain pun cikgu boleh tengok nanti balik di tutorial. Okey, hari ni tengoklah kita sempat sampai pukul 4 tengok banyak mana kita dah buat. Okey. Baik, seterusnya sampai di bahagian sini dah selesai kan? Okey, untuk drag and drop ni kita tak ada tulis, jadi tak ada masalah. Tapi kita nak nama murid kita ni ditulis dengan maksudnya ngam-ngam lah dalam kotak ni dan tulisannya pun nampak. Jadi macam mana kita nak buat tadi? Cikgu ingat balik tak? Tutorial tadi kita kena preview dulu untuk kita tukar font. Kita nak tukar warna font, kita nak tukar jenis font, kita nak tukar dia di tengah atau di kiri atau di kanan. Okey, kita pergi preview dahulu. Okey, cikgu klik preview yang ini simbol kanta tu. Okey, kita pergi preview. Kemudian kita select dulu. Dan kalau cikgu nampak, dia berada di tengah. Default dia berada di tengah. Jadi kalau di tengah, cikgu pun type contoh nama murid, katakanlah dia type huruf kecil ke huruf besar, tak ada masalah. Yang penting kita nak tahu nama dia je kan. Jadi dia akan macam, oh masukkan nama penuh. Dia pun akan masukkan nama penuh. Dia akan masukkan nama penuh. Tapi alamak, di tengah lah pula. Kemudian kecil lah pula. Tak apa, cikgu right click. Cikgu right click. Akan keluar ini, text box style. Cikgu right click. Okay, saya ulang semula. Cikgu mana ni? Dah tak ada. Cancel dulu. Okay. Ni pastikan cikgu cikgu type. Kemudian cikgu right click di mouse. Right click di mouse cikgu ataupun di trackpad laptop cikgu. Cikgu right click. Kemudian cikgu boleh tukar font. Boleh tukar font apa-apalah yang sesuai, sama ada kalau saya suka ni lah Comic New ni ataupun Coming Soon lah. Okay, sebab A dia tu A yang cantik lah. Bukan A yang begini ya. A, kalau kita A tu kan kena macam C dulu, lepas tu turun ke bawah A. Macam tu A-nya. Okay. Dan kita alamat kecil sangat ni. Kita boleh tukar jadikan dia contoh 28. Kecil lagi. Boleh tukar lagi 40. Okay, ngam. Tapi ini nama kita. Nama murid nanti panjang sangat pula kan. Jadi kita agak-agaklah jangan terlalu besar. Nanti murid namanya yang panjang penuh kat sini, tak cukup. Okey, kemudian font color. Cikgu boleh tukar font warna hitam boleh, warna merah boleh, tapi tak sesuai lah nama warna merah. Warna biru boleh, hijau boleh, terpulang. Orange. Okey. Okey, katakanlah cikgu nak warna kuning. Kuning tak nampak kan? Yang gelap sikit lah. Okey, warna ungu. Okey, kemudian tak nak background ke tak nak background? Tu kalau ada background. Jadi tak payahlah background, kosongkan. Clear background, putih je lah backgroundnya. Okey, kemudian nak border ke tak nak border? Sebab tu saya cakap, cikgu tak buat pun tak apa kotak tu. Cikgu boleh buat border juga. Okey. Kemudian kalau tak nak border pun tak apa, kosongkan je. Okey, kemudian di bawah ni cikgu boleh mana ni font color. Okey. Okey, ini font mana tadi? Okey, cancel dulu. Mana dah? Okey, right click. Di bahagian sini cikgu, tag align. Cikgu pilih left. Okey. Tag align, cikgu pilih left. Okey. Dia akan berada di tepi lah. Tadi di tengah. Jadi dia akan berada di tepi dan size kita tukarlah, tadi saya tutup kan. Okey, katakanlah 28. Area saya nak tukar komik ni. Okey, macam tu. Jadi dah selesai tu, cikgu nak di sini pun dia tercopy sekali, cikgu pilih je ni, apply to the whole worksheet. Saya besarkan. Okey, apply to the whole worksheet. Maksudnya di mana-mana kotak yang kita letakkan, dia akan copy apa yang kita sudah setkan. Maksudnya dia akan bermula dari kiri, ya. Kemudian font dia pun akan Comic New ni, kemudian size dia akan 28. Dia akan copy. Okey, jadi kita klik ni. Tandakan tu, tick itu, kemudian save changes. Okey, jadi kalau kita type di sini, tarik,
19 Ogos 2021. Nampak dia akan sama cikgu. Saiznya sama, warna pun sama dan dia akan bermula dari kiri. Kalau kita tak tick tadi, kalau kita right click semula, kalau kita tak tick ni, dia tak akan berubah lah. Jadi kalau kita nak yang ini pun sama, okey, macam mana kod supaya murid boleh tulis nama sendiri tu? Oh, untuk murid tulis nama sendiri ni. Buat kotak sahaja. Buat kotak sahaja. Okey, macam ni ya. Saya ulang semula. Okey, buat kotak semula. Pergi di bahagian edit balik. Buat kotak ni Ini kan. Saya tak tulis apa-apa. Jangan tulis apa-apa. Kalau cikgu tulis apa-apa, nanti cikgu dia akan dikira sebagai latihan. Jadi tak perlu letaklah. Kosongkan saja. Jadi kita cuma buat kotak macam tu. Kita buat saja kotak. Jadi nanti di bahagian preview, kita cuma buat kotak je. Buat kotak, bahagian preview. Dia akan ada kotak macam ni. Jadi murid boleh tulis nanti. Sama ada dia nak tulis jawapan atau tulis apalah. Tapi kalau macam kita buat kotak saja, maksudnya dia akan baca sebagai open question lah. Soalan yang tak ada jawapan. Open Open. Okey, yang ini. Okey, jadi good. Okey, baik. Okey, yang ini saya ni balik. Alamak, kejap. Ada balik. Yang ni. Okey, tengah tu saya select dulu, saya pun klik delete. Okey, dah selesai. Saya klik delete di keyboard. Okey, jadi dah padam lah. Okey, dah siap kita punya satu worksheet. Baru satu Okey, jadi kita kliklah yang ini cikgu. Save. Maksudnya dah siap, kita klik save. Okey klik save. Yang ini pilihan tadi. Kita nak dia masuk sebagai private ke? You can save up to 1000 private worksheet sebab kita buat tu tadi. Kita buat subscribe sebagai school plan tu. Tapi sehingga 31 Disember ni saja. Jadi kita buatlah banyak-banyak cikgu. Kita buat banyak-banyak live worksheet ni, jadi akan tersimpan dalam kita punya account kita. Jadi kalau kita nak sharing, kita buat inilah. Yes, I want to share my worksheet with other teachers. Okay. Katakanlah kita nak buat ini, buat public tadi, macam saya cakap public, baru cikgu lain boleh copy. Okay, kita buat public. Jadi title kita masukkanlah. Ni dah ada yang saya dah pernah buat. Latihan VK ke apa, tak kisahlah. Latihan. Cikgu masukkanlah latihan ke apa ke. Latihan pemulihan ke. Contohlah latihan pemulihan BM. Language, kita ambil Malay. Contoh. Okay, school subject, kita type BM. Dia akan naik bahasa Melayu. Dia akan detect lah. Grade level, cikgu nak buat untuk tak kisahlah grade 3 ke, tak pun cikgu nak tulis pemulihan ke. Tak apa, kita hari ni kita contoh-contoh je lah kan. Okay, main content, kita buat apa? Apa tadi VK ke apa? Tak apalah. Kita buat latihan drag pun boleh, tak kisahlah. Drag and drop pun boleh. Apa-apa je lah cikgu nak tulis. Main content cikgu ni, yang ada content, drag and drop ayat perintah. Contoh saya buat, drag and drop sahaja. Tak ada masalah pun itu cikgu. Cuma yang ini, dia akan tercatat di bahagian worksheet kita tu. Jadi cikgu-cikgu lain dia nak tengok apa detail latihan yang kita dah buat tu. Okay. Age from, kita kata nak buat untuk 6 tahun ke, sampai 7 ke, tak kisahlah. Ataupun nak 7 ke 7 pun boleh lah, tak ada masalah. Kemudian description, kita buatlah sikit latihan PM. Contohlah, boleh tambah panjang-panjang lagi untuk maksudnya untuk murid ataupun untuk cikgu lain nak tengok, latihan ni tentang apa lagi. Okay. Dan cikgu nak share dokumen sebagai PDF tak? So itu tadi. Kalau maksudnya kita klik kita biar yes ni, maksudnya cikgu lain dapat download PDF kita tu. Okay, kalau latihan kita tu boleh download sebagai PDF. Jadi boleh bagi kepada murid yang offline. Macam tu Okay, kemudian allow embedding in other website. Kalau kita allow, dia akan ada lah.
ada yang kita boleh pilih untuk kita embed dalam website kita, Google Site, dalam sebagainya lah yang menggunakan ada yang kita boleh masukkan embed. Okay. Kemudian kita selesai ni, kita save. Okay, kita save. Okay, dah masuk sini. Okay, dah masuk. Okay, sampai di bahagian sini, this is the link to your live worksheet. Cikgu jangan bagi link ini kepada murid-murid. Okay, ini saya terangkan tentang nak share pula. Okay, jadi dah selesai ni, kita nak close pun boleh. Ataupun kita nak open dulu, kita nak tengok macam mana kejadian worksheet kita tu. Okay, inilah kejadiannya, kita dah ada. Ni saya maksudkan tadi, detailnya itu. Kalau cikgu tulis detail lagi, detail lah. Latihan tentang apa, latihan apa lagi, language apa, school subject apa, grade level apa. Jadi cikgu lain tu dapat tengok lah. Okay. Jadi ni latihannya. Kita sendiri pun boleh cuba dulu. Kita nak apple, awan. Maksudnya menjadilah kita punya drag and drop tu. Boleh. Ayam. Okay. Ekor. Okay. Ular. Cikgu boleh cuba. Cikgu boleh cuba dulu. Itik. Cikgu cuba. Lepas tu cikgu klik finish. Tengok betul ke tak? Menjadi atau tak? Okay. Otak. Ikan. Okay. Dah selesai. Tapi nama belum tulis. Jadi tulis nama dulu. Tulis. Murid pun tulis Rosa Fandi. Okay. Dia baca ni. Masukkan nama penuh. Nampak ada tercatat dah situ. Okay. Kemudian tarikh 19. Okay. Dah siap ni. Kita pun nak tekan finish. Kita check my answer. Hijau, 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 hijau. Hijau, hijau. Maksudnya betul lah. Tak ada masalah. Kita nak preview tadi. Kita nak check dulu pun boleh sebenarnya. Okay. Ni dah selesai. Tapi kalau alamak, ada kesalahan lah. Boleh edit cikgu. Bahagian atas ni ada bahagian edit. Boleh edit Boleh edit. Ataupun rasa tak naklah simpan ni. Ni orang punya ni. Cikgu ni punya kan. Tak naklah. Kita boleh remove. Boleh buang juga ni sebagai untuk pembelajaran tak apalah. Kita boleh kekalkan dulu. Okey. Jadi ini pilihan-pilihan yang ada. Okey, kemudian apa lagi saya nak tunjuk tu nak share kepada murid kita sahaja. Contoh murid yang dalam inilah. Dalam PLC kita ni. Okey. Di bahagian sini Cikgu Asmi ada kongsikan kan kepada murid, tapi link itu dia akan ni kita copy yang ini. Kita copy ni bagi kepada murid. Contoh kita copy, kita buka tab baru, kita paste. Dia akan pergi ke page yang sama. Dia akan pergi ke page yang macam ni cikgu. Okey, jadi kita tak nak. Kita nak link itu masuk ke dalam akaun kita macam saya tunjukkan tadi di bahagian sini. My mailbox. Kita nak dia auto masuk dalam ni dan kita boleh semak markah murid-murid. Okey, jadi macam mana? Kita pergi di sini cikgu. Di sini. Custom link. Boleh cikgu Cikgu Asmi boleh Cikgu pergi di custom link. Klik custom link. Okey, di bahagian sinilah pilihan-pilihannya. Okey, di bahagian sini yang ini kalau cikgu tak nak murid tu ada huruf besar, huruf kecil, cikgu boleh ignore je untuk dia punya punctuation marks. Tapi kalau cikgu nak betul-betul dia kena ikutlah. Kalau huruf besar kena huruf besar, ada noktah semua kena buat. Jadi cikgu antik ni. Okey, ignore capital letter. Oh, dia tak buat huruf besar. Kita antik ni. Nanti dia akan ada salah lah latihan dia tu. Tapi kalau kita tak apalah, kita ignore lah. Terpulang kepada cikgu Okey. Dan kita boleh set time limit. Kita nak berapa minit set time limit. Okey, kalau kita tak nak ataupun link available dari bila sampai bila. Okey, maksudnya kita nak buat peperiksaan ke, kita nak jadikan dia macam tugasan yang memerlukan murid menjawab dalam masa tertentu. Jadi kita boleh buat link available lah from bila
tarikh dari bila sampai bila, ada masanya, kita boleh pilih. Kalau tak nak, biarlah bila-bila masa pun dia boleh jawab. Okey, di bahagian sini cikgu, default action on click finish tu. Apabila murid klik finish, apa yang akan berlaku? Adakah kita nak dia terus check answer ataupun kita nak dia send answer to the teacher? Cikgu jangan pilih check answer. Cikgu pilih send answer to the teacher. Okay, send answers to the teacher. Jadi baru akan masuk dalam mailbox kita di sini. Mailbox kita ni. Baru akan masuk dalam mailbox. Kalau kita kita kongsi link tadi, terus kita kongsi link, dia tak akan masuk dalam kita punya mailbox. Dan di sini pun kalau cikgu pilih check answer terus, dia tak akan masuk dalam mailbox kita. Jadi kita tak nampak murid mana yang dah buat. Kita terpaksa menyuruh murid, kita arahan kita tu, kita mesti nak murid-murid tu screenshot pula hantar kepada kita, kan? Jadi murid tu dah jawab tapi dia lupa screenshot, kita anggap dia tak buat. Okey, jadi kalau untuk lebih selamat, kita pilih je send answers to the teacher. Okey, dan ini prefill ni kita boleh masukkan siap-siap, tapi nama murid janganlah. Okey, sebab biar dia masukkan sendiri. Kemudian grade level ni bolehlah kita nak masukkan panitia BM. Contoh saya masukkan siap-siap. Subjek ataupun lah bahasa Melayu. Contoh. Okey, yang ini kalau kita nak terus masukkan. Jadi murid tak boleh tengok markah dia. Boleh juga. Dia akan dapat juga markah dia akan dapat juga. Dan akan answer tu akan masuk juga dekat kita. Dan dia pun akan dapat juga answer. Okey, akan terus dapat answer kalau latihan kita tu jenis yang terus keluar answer. Okey, kalau jenis yang terus keluar answer. Ada setengah yang kita buat open question tu memang takkan keluar markah lah. Dia akan lebih pula daripada 10, dia akan jadi 11/10 macam tu. Okey, dia akan kosong. Okey, send answer to my mailbox ni pastikan check lah. Okey, kemudian dah selesai. Nampak if you prefer the group and ni, the student will only have to enter his or her name and click send. Okey, kemudian grading option ni, kita nak dia ada terus macam ni ataupun ada decimal ataupun tak ada lah. Kita biar macam tu lah, 7 je, tak ada point-point. Okey, kita boleh juga don't show grade. Kita boleh juga don't show grade. Kita tak nak murid nampak pun boleh juga. Tapi kita nak dia gembira lah, dia berapa dia punya skor kan. Dan skor itu kita boleh ubah dekat sini. Contohnya tadi ada 8 kan. Jadi kita buat saja maximum score di sini 8. Jadi 8 drag and drop tadi tu dia akan dapat 8/8 lah. Okay. Jadi show error, yang ini saya sebutkan tadi. Show error dia. Kalau dia buat salah tu, tunjukkan di mana yang dia salah tu. Right answer in green and wrong answer in red. Jadi murid akan nampak, oh yang hijau tu yang jawapan dia yang betul, yang merah tu jawapan dia yang salah. Okay. Okay, kemudian show right answers after checking the exercise. The student can see the right answer by placing the cursor over the boxes. Okay, ni terpulang lah kalau cikgu nak letak boleh, tak letak pun boleh. Okay, nak tick boleh, tak tick pun boleh. These options are only for the student. The teacher will always receive the exercise corrected with the corresponding score. Okay, murid akan nampak lah. Okay, dan inilah link kita. Kemudian kita klik tu. Kita klik. Kita copy link. Kita copy link terus pun boleh. Macam tu. Kita klik je copy link. Dia akan terus automatic copy yang di atas ni. Ataupun kita nak terus share through WhatsApp. Okay, kalau kita klik share through WhatsApp ni, dia auto akan pergi ke kita panggil WhatsApp web kita lah. Kita klik ni, dia akan pergi ke WhatsApp web. Ataupun kita copy link dan kita pergilah post di mana-mana. Okay, contohnya saya nak post di dalam kita punya ni lah. Saya nak murid-murid jawab di sini. Contoh macam mana nak nampak macam mana masuk. Boleh tak? Cikgu-cikgu tolong jawab. Okay, saya post di bahagian chat. Okay, itu link. Memang link dia akan panjang sikit cikgu. Biarlah, tak apa link panjang. Yang penting custom link tu, sebab kita banyak pilihan kita pilih kan. Kita ada pilih yang inilah, lepas tu kita nak yang ini, kita nak yang ini, dia jadi panjang lah link dia. Okey, jadi cikgu-cikgu tolong jawab sekejap sebab saya nak
tunjukkan dia masuk dalam bahagian My Mailbox. Cikgu tolong jawab jap. Ada saya masukkan di ruangan chat di Google Meet. Okey, saya bagi masa 2 minit untuk cikgu-cikgu jawab. Sebab kita nak tengok contoh. Macam mana dia nak masuk dalam saya punya akaun ini, akaun mailbox kita ni yang murid dah jawab. Okey. Dah selesai ni kan? Dah selesai, tak ada apa dah, tutup lah. Boleh tutup. Tak ada apa dah. Itu cara untuk kita create satu contoh lah. Dan pelbagai lagi latihan-latihan yang lain. Tapi dah 338. Okey. Okey, belum ada, saya refresh kejap. Okey. Okey, saya dah refresh. Kalau cikgu-cikgu perasan, ada lambang loceng. Maksudnya ada notification yang saya terima. Okey, ada notification yang saya terima dalam live worksheet saya. Okey, jadi tak apalah, saya buka je dulu. Kita tengok. Ni kita pergi di bawah notification. Saya dapat satu notification. Klik notification. Okey, ada 1, 2. 2 orang murid sudah menghantar tugasan. Nama murid tersebut ialah Joel. Panitia BM ni yang kita memang dah nyatakan tadi kan. Tinggal dia masukkan nama sahaja. Okey, dan nama murid, nama kelas. Kita dah masukkan siap-siap. Kalau macam saya ajar 6 cemerlang 6 cermat, saya masukkan siap-siap 6 cemerlang 6 cermat pun boleh, ataupun saya nak kosongkan biar murid tu tulis sendiri dia 6 cemerlang atau dia 6 cermat. Okey, jadi ada 2 dah yang masuk dalam mailbox saya. Okey, ini notification. Okey, tengok. Okey, tak ada dah. Ada 2 notification. Kemudian kita tengok dalam my mailbox. Kita pergi dalam my mailbox. Ini tugasan dia. Okey, ini tugasan. Okey, tengok, kita boleh nampak ada 3 orang dah hantar. Murid pertama kita boleh terus dapat markah dia. 8, kita boleh tengok Okey, tengok murid ni. Murid ni jawab betul. Tapi tengok murid ni tak tulis pun nama. Allah, tak nampak rupanya. Okey, sorry sekejap Saya apa tak nampak kat sini. Share this tab. Ni sini. Okey. Tengok murid ni nampak dia dapat 8/8. Kat sini dia tak tulis pun nama dia, tak tulis pun tarikh, tapi jawapan dia betul semua. Okey. Dan atas ni cikgu jangan risau, akan ada namanya. Nampak tak? Jadi itulah pentingnya kalau murid tu menaip jawab nama yang betul lah. Tapi di sini dia tak masukkan pun nama, tapi dia tetap dapat markah 8/8. Kenapa? Sebab kita tak bagi dia yang ini bukan ada markah pun. Dia tak jawab pun dia akan dapat markah penuh. Okey, tapi dia tak masuk markah, alamak siapa punya ni? Jadi kita dapat tahu berdasarkan nama yang dia masukkan ini. Jadi kalau tak adalah murid tu nak kena screenshot hantar kepada kita lagi, tak perlu. Okey? Jadi saya tutup ni sekejap. Mana sudah? Alamak, terkeluar pula. Okey, kejap saya share balik. Okey. Itu cara untuk share kepada murid dan memudahkan menyemak. Okay, kejap saya sedang share. Okey. Okey, ni kejap saya zoom. Mana dah? Okey. Ni saya zoom. Ni. Ada 3 orang murid. Okey, kita boleh nampak terus. Murid ni, alamak, ada seorang murid ni ada salah. Dia dapat 6/8. Tengok, kita boleh nampak, yang ini dia tertukar. Kita bolehlah kalau kita buat Google Meet, kita boleh terus komen. Okey, ataupun kita boleh ambil gambar ni, kita reply lah dekat murid tersebut. Kita boleh nyatakan, ini kamu tersalah ni begini kalau kita sempat lah kan. Kalau kita sempat komen. Okey, jadi dia terus auto semak, memudahkan terus kerja kita. Jadi tak perlu lagi kita nak, okey murid kalau dah siap tolong screenshot hantar kat cikgu. Jadi banyak kerja pula kan, kita nak semak murid mana dah hantar. Jadi kalau kat sini
kita klik je sini pemulihan dia. Tak apa je. Tak apa kesian murid ni kan. Kita raikan dia juga. Okey, kita boleh tengok di bahagian notification ada lagi yang menghantar. Tadi kan ada lagi yang hantar. Okey, kita boleh refresh. Okey, tak ada dah. Jadi tak ada dah simbol loceng. Ada, tapi kalau kita nak tengok lagi kita boleh pergi ke my mailbox ataupun cikgu boleh tengok di bahagian apa kita panggil ni Google Gmail cikgu. Di Gmail cikgu. Cikgu pergi di Gmail cikgu. Mana pula Gmail. Okey, cikgu pergi di Gmail. Kita nak tengok ada tak masuk dalam Gmail kita? Dalam Gmail ada tak? Okey, kita tengok ni. Atas sekali tengok Atas sekali. You have new answers sent by your student. Nampak tak? Okey. Di atas sekali ni saya klik. Di sini. Nampak You have new answers sent by your student. Maksudnya di Google kita pun, Gmail kita pun akan ada penghantaran daripada live worksheet terus kepada Gmail kita. Jadi kita boleh semak, oh ada murid hantar tugasan. Kita boleh semak di sini. Okey? Okey, kejap. Mana lagi? Okey, mungkin belum masuk kot. Okey, tak apa. Okey. Begitulah contohnya untuk kita hantar tugasan kepada murid kita yang akan masuk ke dalam mailbox. Okey cikgu Okey. Jadi untuk latihan yang seterusnya pun macam tu juga sebenarnya cikgu. Saya nak tunjukkan satulah yang menarik sikit, bukan menarik lah. Maksudnya yang cikgu boleh cuba lagi, kita tengok ni tutorial. Okey. Kalau daripada banyak-banyak ni, cikgu yang menarik di sini, cikgu boleh masukkan juga YouTube cikgu Cikgu boleh masukkan video YouTube cikgu. Manalah tahu macam cikgu Syauqi dia ada buat banyak video pengajaran nak mengajar murid dia kan. Jadi di live worksheet ni cikgu, kita boleh masukkan video YouTube kita juga untuk murid tengok. Okey, jadi kita jom cuba yang kita get started balik. Okey, untuk choose file, kita pergi choose file. Kita pilih yang cikgu pilih yang ni pilih yang betul. Pilih yang betul dia punya tu apa nama? Yang saya share di Telegram tadi tu. Cikgu ambil yang ini dalam bentuk JPEG Ini dalam bentuk JPEG. Pilih yang betul. Okey, cikgu upload. Step dia samalah. Okey, dah masuk. Okey. Jadi kalau macam ni ini Cikgu Zaidi ni dia buat satu ruangan memang khas dia buat maksudnya tonton video di atas salah ejaan di atas tonton video di atas dan jawab soalan disediakan. Pilih perkataan yang betul berdasarkan gambar. Jadi dia ada buat dua jenis. Satu masukkan video yang daripada YouTube, yang di bawah pula dia buat select. Maksudnya pilih choose yang betul, pilih yang betul. Okey, jadi macam mana tadi tutorial untuk masukkan YouTube? Cikgu tengok, boleh tengok balik di bahagian tutorial. Make Interactive ni bahagian tutorial. Pilih yang ini, add YouTube. Nampak dia kata apa? If you want to add a video from YouTube, just draw a big text box and enter the video URL. Senang aja. Jadi cikgu buat saja kotak. Ini macam ni cikgu ni dah buat kotak sebab nak menunjukkan di mana kita nak letakkan video kita tu. Jadi kita cubalah. Okey, buat kotak, satu kotak. Kemudian okey, kita pergi ke YouTube kita. Ataupun YouTube siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah Tak ada masalah sebab kita bukan curi dia punya video. Kita bukan curi dia punya video. Ini tentang apa ni? Ini tentang ejaan. Katalah ejaan lah, tak apalah. Kita cari je ejaan. Kata bahasa Melayu pun boleh lah, prasekolah. Okey, katakanlah ni. Contoh kan, kita nak video ni. Okey, kita klik je video tu ataupun sekejap. Okey, situ oscillator. Kita klik video tu.
Okey. Okey cikgu cikgu tengok video ni menarik lah, boleh ni. Cikgu pun nak klik share pun boleh. Cikgu copy link ni. Cikgu copy link. Okey. Cikgu klik copy ataupun cikgu nak dia mulakan video tu daripada berapa minit. Yang mungkin awal-awal tu pengenalan dulu, cikgu klik start at bila. Kalau tak ada, tak adalah. Biarlah dia mula dari awal. Jadi cikgu copy. Cikgu tutup. Cikgu pergi balik di live worksheet. Okey, di sini cikgu dah buat kotak tadi. Dan cikgu terus je type, cikgu terus je paste link YouTube cikgu yang tadi tu. Kemudian kita nak cuba, kita klik preview. Okey, nampak tak? Auto masuk video from YouTube. Okey. Jadi video daripada YouTube tu dah masuk dalam live worksheet kita. Jadi kita dah bagi arahan di sini. Tonton video di atas dan jawab soalan berdasarkan gambar. Okey, jadi murid pun tengok dulu video, dah tengok video, boleh nampak, boleh play. Jadi tak perlu lagi murid tu nak keluar dan sebagainya daripada live worksheet. Okey, dah selesai murid ni. Kemudian okey, maksudnya menjadi kita punya link video kita. Jadi kita pergi edit balik. Okey, ni dah selesai. Jadi seterusnya latihan yang bawah ni pula kita nak buat pilih yang betul. Okey, macam mana kita nak pilih yang betul? Okey. Kita pergi live worksheet ni. Kita tengok tadi multiple choice exercise. Okay, multiple choice exercise. Yang ini pun boleh. Select underscore pula. Titik bertindih. Yes. Kalau jawapannya betul. Okay, jadi kita buat kotak. Macam biasa kita buat kotak. Okay, kita buat kotak. Buat je kotak untuk semua sekali. Supaya murid boleh pilih. Buat kotak. Sama juga konsep dia. Yang penting cikgu kena tengok apa jenis tugasan yang cikgu nak berikan. Cikgu nak select ke, cikgu nak drag and drop ke, cikgu nak dia bertype ke. Okey. Ni kita selesaikan dulu, masukkan kotak semua sekali. Okey, kalau cikgu rasa macam ni laju, buat macam ni. Kalau cikgu rasa copy and paste laju, copy and paste. Okey. Dah selesai. Okey, kemudian cikgu buat kita kata kalau kita nak buat yang jenis pilihan kan. Macam ni, select, titik bertindih, yes. Okey. Ctrl C, Ctrl V, no. Okey, no. Ctrl A, Ctrl C. Okey, ini salah. Ini salah. Ini salah. Okey. Ini no. Ini no. Ini yes. Kalau kita buat, nanti kita boleh cuba cikgu. Kita boleh preview dulu sebelum kita save. Okay, kita no. Okay. Dah siap dah. Dah siap dah. Tapi alamak, nama kita lupa nak letak. Jangan risau, kita boleh letak. Kita boleh tulis macam tadi, konsep dia. Kan, kita boleh pilih nama, kelas, kita boleh tulis sendiri. Contoh kita buat ni. Alamak, terlepas. Okey. Alah, terpilih yang lain. Okey, kecil sangat. Okey, print. Print dulu, titik bertindih. Nama pula. Betul lah, nama. Macam tu. Okey. Buat pula di sini. Okey, print. Titik bertindih, kelas. Okey. Dah siap.
Lepas tu buat lagi satu, ni panjang sangat ni. Buat lagi satu kotak untuk murid tu tulis nama dia. Ini sekiranya cikgu lupa lah nak tulis kan. Okay. Dah siap. Okay, kata kalau dah siap, kita pergilah preview. Okay, jadi nama pun dah ada. Jadi di sini murid boleh type. Boleh type namanya. Okay, dan di sini dia boleh type kelasnya. Contohlah, contoh biarlah ceria. Tak ada. Okay. Kemudian macam biasa, untuk tukarkan font, klik di sebelah kanan mouse kita. Right click Right click. Kemudian boleh tukar font. Boleh tukar, katakanlah kita nak Ciwi ni. Macam tu. Okay, kemudian kecil. Kita nak besar sikit, 20 lah. 20. Okay. Kemudian kita nak dia di left. Okay. Kemudian kita nak tengok ni kecil kan. Kata kalau saya klik apply to the whole worksheet, saya pun save changes. Nampak dia akan sama. Okey, dia akan sama. Okey, dah selesai situ, kita tengok di sini. Klik. Klik, klik. Maksudnya boleh klik. Okey, cuma kita tak tu okey. Kita tengok iPad, kita ini tak payah tanda lah. Kita tanda yang betul saja Okey, awan, ikan, obor, ular. Okey. Semua dah selesai. Video pun boleh tengok. Yang ini pun boleh klik. Kita cuba klik finish. Okey, markahnya betul. Hijau, 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 hijau semua. Jadi betul atau tidak? Betul, dah selesai semua. Apa langkah seterusnya? Klik save. Okey, apabila kita klik save, keluar balik macam ni. Kalau nak public, buatkan public. Kemudian masukkan maklumat, save. Okey, itu saja untuk video. Jadi kalau untuk yang seterusnya, saya rasa cikgu boleh explore sendiri. Jadi sebelum, ada soalan tak sebelum saya tamatkan PLC kita pada hari ini? 5 minit lagi sebelum pukul 4. Okey, ada apa-apa persoalan? Untuk latihan yang lain-lain tu cikgu boleh tengok, boleh cuba-cubalah. Okey, cuba-cuba jaya. Kalau ada persoalan nanti kita boleh sembanglah dalam panitia kita, dalam grup Telegram kita ataupun WhatsApp kita, kan? Okey. Jadi saya tunjukkan sikit kalau yang menggunakan apa ni? Canva. Okey, kalau menggunakan Canva, maksudnya kita nak buat tapak tu. Kalau buat tapak, saya menggunakan Canva. Okey, mana Canva? Okey, Canva. Okey, cikgu jangan lupa jadikan Canva kita tu Canva Pro ataupun bukan Canva Pro, Canva for Education. Okey. Jadi all your design, ini contoh yang saya dah buat, contoh yang terkini yang saya buat yang inilah. Okey, yang ini. Saya menggunakan Canva. Nampak cikgu. Kalau yang sebab saya save as sebagai PNG di Canva, jadi dia jadi memanjang macam ni. Saya boleh resize. Okey, ni saya buat sendiri. Saya letak siap-siap nama, kelas, saya edit guna Canva sebab senang nak masukkan. Okey, ni saya letakkan unit berapa. Masukkanlah sikit. Ini saya ambil daripada buku teks cikgu. Buku teks digital tu. Jadi senang, dah ada gambar buku teks digital tu kan. Jadi kita buang apa yang tak perlu, saya delete. Jadi saya masukkan. Ini maksudnya murid perlu melengkapkan karangan. Jadi kita tambah-tambah lah kan. Jadi kalau kita buat permulaan tu, untuk permulaan dia akan jadi, saya balik ke home. Okay. Kalau cikgu nak create design ni, cikgu tak tahu nak size-nya berapa. Custom size. Cikgu tak tahu kan. Jadi cikgu boleh buat yang A4 dokumen saja dulu. A4 dokumen. Ini kalau cikgu menggunakan Canva, saya tunjuklah contoh Okey, saya menggunakan Canva. Jadi saya create dokumen. Okey, katakanlah ni size A4. Tapi cikgu nak buat lagi latihan dia ke bawah jadi lagi panjang. Jadi cikgu boleh pergi di bahagian resize. Okey. Pergi bahagian resize, sekarang 21
29.7. Jadi cikgu nak tukar ni. 21 ni okey. 29.7 ni nak tambah lagi lah, bagi panjang lagi. Jadi cikgu pun pilih 29 kan. Katakanlah 39.7. Kita nak dia lagi panjang. Kita cuba resize. Tengok apa berlaku. Nampak cikgu? Dia jadi makin panjang. Okey, jadi makin panjang. Jadi cikgu bolehlah masukkan gambar. Ni saya dah ambil daripada buku teks tu. Kita dah upload. Masuk sini. Cikgu boleh ubah-ubah. Nak pergi ke atas macam tu. Macam tu. Okey. Kemudian okey, kita nak letak tadi saya tak nama kan. Kita letaklah nama sini, teks. Okey, nama. Okey, kita bawa pergi sini. Besar sangat, kita kecilkan. Jadi bagi saya Canva ni agak cepatlah kita nak buat kerja kan. Okey, ni dah selesai. Kita nak duplicate dia. Kita duplicate dia, letak sini. Dia sama. Kata kita tukarlah kelas. Apa ni? Kelas. Okey. Jadi biarlah kosong situ. Dah selesai. Jadi kalau macam latihan saya ni, saya biarkan kosong lah. Sebab untuk murid menaip di sini nanti. Kotak saya buat open. Jadi sebab dia nak sambung karangan ini, berdasarkan gambar ni, dia nak menulis karangan, saya biarkan kosong je lah. Jadi saya pun akan download sebagai PNG. Dah ada PNG ni kan. Saya pun akan klik download. Ini secara basic lah. Secara basic. Kalau cikgu nak tambah arahan lagi, cikgu boleh tambahlah arahan. Apa arahan untuk latihan ni. Okey, cikgu tengok berapa. Lah kecil je, 1.6 MB saja rasanya. Jadi kalau rasa kecil sangat, cikgu boleh besarkan lagi. Download. Tengok berapa. Tengok dia sedang download. Okey, sikit lagi cikgu. Okey, dah pukul 4. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, berapa ni? 5.5. Tak boleh pula. 5.5. Cikgu kena ingat dia limit setakat 5 MB sahaja. Jadi tadi 3, kita buatlah 2.5. Okey, kalau dah selesai, contoh dah selesai, kita pergi balik di live worksheet kita. Ni tak adalah, saya cancel balik. Saya discard lah, saya tak jadi. Okey, kata yang ni, kita choose file. Kita ambil balik di mana ni, saya download tadi, di download. Nama yang okey, ni 1.4 MB. Sekejap cikgu tak nampak. Okey, dah dapat. Saya pun upload. Sorry cikgu, last nak habis dah. Okey, dah masuk latihan tadi daripada Canva tadi. Okey, dah ada ni. Apa perlu kita nak buat ni? Saya nak buat ini je, masukkan tempat kosong macam ni je. Sebab dia nak buat karangan saja. Okey, habislah. Siap. Jadi biarlah kosong. Jadi cikgu boleh terus save. Okey, sebelum tu masuklah nama untuk murid tulis. Okey. Kemudian dah selesai. Kenapa kosongkan sini? Sebab kita tak nak apa-apa jawapan. Okey, jadi boleh klik save. Okey, apabila kita nak klik save, dia akan keluar macam ni. All your textbook are blank. Sebab tak ada jawapan betul yang kita masukkan. Tak apa, kita nak teruskan juga, kita okey sahaja. Okey, dah selesai lah. Katakanlah dah selesai semua. Ini saya tak jadi. Okey, dia akan jadi macam ni cikgu. Dia akan jadi macam ni. Kosong saja. Dia akan jadi kosong macam ni. Nama murid, ada murid masukkan, 6 cermat. Ini jawapan dia. Nampak? Biar begitu je lah. Jadi kita akan tanda lah, kita akan semak jawapan murid ni. Macam mana kita tengok, macam ni je murid hantar. Apa boleh buat. Kita pun semak lah. Kita tak kisahlah kita sama ada kita nak simpan ini, kita nak download ke, kita nak simpan, kita jadikan bukti lah. Kita nak semak bagi semula kepada murid pun boleh. Okey. Jadi selesai. Saya rasa basic yang itu je lah. Kita biar sediakan ruang untuk murid menulis. Kalau kita nak buat yang interaktif, drag and drop apa semua, kita tengok balik di tutorial. Okey cikgu. Jadi perkongsian saya rasa sampai situ saja.
saya menggunakan Canva untuk buat tapak dia. Kalau cikgu rasa cikgu nak menggunakan PowerPoint pun boleh, nak gunakan Microsoft Word pun boleh. Yang penting boleh save as PDF atau save as PNG atau JPEG. 3 benda tu. Okey? Jadi saya serahkan kembali kepada ketua panitia kita. Okey, selesai ya. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okey, kita ada mic. Okey. Tak apa. Okey, jadi yang lain-lain? Ada soalan tak? Kita pergi hal-hal lain. Okey, kejap saya tak ada. Kalau tak ada saya nak stop recording sekejap.